Hai, Assalamualaikum. Kita kembali ke video seterusnya. Kat sini, Yaya akan share tiga sekaligus dalam satu video iaitu contoh SSR, contoh break trendline, buy dan sell dan contoh line chart kalau sempat lah. Sebab estimate masa dalam 15 minit sahaja untuk satu video ni. Kalau nak buat satu-satu macam rugilah, macam pendek sangat kan. Okay. Ini yang korang tengok ni sekarang adalah contoh significant support dan resistance. Okay. Significant support dan resistance ni dia tak semestinya dua support je. Kadang-kadang dia ada resistance, support, support resistance, dia mesti sama baris. Apabila berlaku breakout, kat sini pun kita boleh jadikan point entry. Kita boleh mapping kawasan SSR dan kita boleh orang kata letak PO lah kat situ. Kenapa SSR? Kenapa significant? Sebab macam yang Yaya terangkan di video yang pertama tu, significant ni maksud dia penting. Kawasan SNR yang penting. Kalau ada satu support, satu resistance tu penting juga, tapi lagi banyak lagi bagus orang kata. Lagi banyak rejection berlaku, lagi pentinglah kawasan itu. Okey, harap korang faham. Ini adalah contoh bagi SSR support, yang ini adalah SSR resistance. So bila mana dia break SSR ni, dia pull back dan dia akan terus naik. So benda ni pun kalau mahir boleh kata boleh guna untuk mencari point entry. Tapi untuk lebih bagus, untuk lebih baik, kita seharusnya kena ada benda-benda lain lah. Sebab tu Yaya gunakan 5 benda ni. Dan ada lagi asas-asas lain yang pakai, tapi pakailah juga, tapi tak adalah orang kata tak adalah sangat-sangat penting kan. Tapi pakai juga. Okey, ini contoh SSR. Kita pergi kepada breakout trend line. Okey, kat sini yang Yaya dah tandakan dekat euro, bila dia break, ini break trend line untuk mencari buy. Besarkan sikit. So kita cari shadow to shadow, break je. Dia membuat, orang kata dia buat new higher high yang break low high. Kat situ kita boleh standby untuk entry buy. Sama je. Dia mesti kena buat new higher high dan break low high, boleh cari buy. Syarat dia macam tu. Dia mesti break higher high, dia mesti break low high dan membuat higher high baru. Bila kita tunggu dia price pullback dan terus entry. Okey. Sama je pattern dia. Dekat U ni senang nampak. Okey, kalau nak senang contoh, Yaya letaklah satu contoh dekat sini. Kita tandakan low high. Okey. Low high, low high, low high ini pun basic je juga. Lower low, lower two, lower low, lower low. Okay. Higher high mesti dia kena break lower high. So, dia nampak kat sini lower high. Dan kat sini higher low. Bergantung kepada pemahaman masing-masing. Saya tak nak bincang pemahaman orang lain. Ini apa yang Yaya faham lah. Yaya pun masih, orang kata masih belajar juga. So, apa yang salah harap dimaafkan. Kita berkongsi-kongsi apa yang kita ada, apa yang kita gunakan. Okey, ini contoh. So,
untuk entry level, kita mencari kawasan high low ni yang ataupun sama baris dengan low high ni, ataupun kalau tak ada, mesti wujudnya higher high yang break lower high. So kita tunggu price pullback dan kita mencari kawasan yang di break ataupun kawasan SSR ataupun zone demand untuk sebagai entry level kita. Itu saja guys, sama je benda ni sama je dekat chart. Tapi kadang-kadang orang tak nampak, kadang-kadang orang terlepas pandang. Kenapa? Sebab kita tak ada, kita tak backtest benda tu. Kalau backtest benda tu, dia akan melekat dalam kepala. Dia akan melekat dalam jiwa. Ibarat kita hafal lagu. Kita dengar lagu, kita dengar sekali, kita tak akan ingat macam mana kita nak ikut melodi dia. Macam mana kita nak ingat lirik dia. Macam mana kita nak ingat alunan muzik dia. Apabila kita menyanyi hari-hari menyanyi, so kita tak payah dengar dia, kita dah boleh menyanyi ikut tiru macam gaya artis tu. So sama juga dengan trading forex ni. So you all kena sentiasa melukis-lukis, sentiasa kaji market lepas supaya kita senang nampak untuk market akan datang. Kalau kita tak mengkaji, kita tak ada lukisan, macam mana kita nak asah mata kita untuk tengok market depan? So, kena banyak-banyakkan melukis. Lukis dan lukis, simpan sampai kita tak payah lukis dah. Kita nampak dah, oh ni nak naik, oh ni nak turun. Kita nak tahap ilmu macam tu, kena banyak lukis. Okey, ni contoh yang simple. Kalau salah, ya minta maaf. So, pattern yang macam ni sangat cantik. Selepas dia clearkan pricing kat sini, price terjun. Cuba kita tengok dekat daily. Mungkin ada, yes, ada engulfing kat sini. Nampak tak? Engulfing merah-merah. Dia reject dan terus turun. Turun dan dia reject. Zone, naik dan reject lagi sekali turun. Tapi tak break lower low dan terus naik. Simple je. Kalau dia reject, boleh entry. Kalau dia break pun boleh entry, tak ada masalah. Okey, ni contoh cara Yaya trend line lah. Okey, yang ni untuk cari buy, yang ni untuk cari sell. Untuk cari sell, bila dia dah break, kita standby cari sell. Ini untuk cari buy, banyak yang cari buy. Sebab you trending buy tahun lepas. So, nak cari sell tu hanya untuk retracement lah. Tapi benda yang sama je guys. You tengok. Okay. Benda yang sama je. Apabila higher high yang break lower low, so dia pull back, kita cari entry point yang kita belajar video sebelum ni untuk kita entry. So benda-benda yang simple macam ni dan yang basic macam ni, yang orang kata sangat-sangat mudah untuk faham, kalau kita tinggalkan, kita tak belajar, sangat rugilah. So Yaya harap korang lepas tonton video ni, buka chart kosong, latih tubi, lukis. Kalau yang dah belajar yang dah trade guna indie, jangan buat indie tu sebab mungkin korang dah mahir, tapi cuma gunakan yang basic ni sebagai penambahbaikan untuk kita punya teknik yang sedia ada. Okay, next kita akan apa lagi? Oh, line chart. Okay, line chart yang akan tunjuk dekat breakout line chart. Yang akan tunjuk dekat pair gold. So, kalau you all nampak, apabila berlakunya breakout dekat line chart, so price line chart ni mesti kena sentuh kat sini. Mesti sentuh kat sini. So, sebab tu kita akan nampak banyak berlaku rejection dekat candlestick pattern dan kita akan keliru. Price nak naik lagi ke nak turun. So, cuba kita buka kat sini. Nampak tak? Line chart, dia ada breakout kat sini. Kalau dekat
candlestick pattern kita agak macam keliru. Kita pun agak macam nak naik ke nak turun, nak naik ke nak turunkan. Tapi kalau bila kita nampak dekat light chart, bila dia dah buat pattern macam ni, insyaAllah dia akan turun. Sama je. Nampak? So, boleh combine. Boleh pakai lah. So, kalau macam kita nak gabungkan line chart dengan candlestick pattern, sebab kadang-kadang takkan kita nak buka macam ni, nak buka macam ni, nak buka macam ni kan. Keliru lah kan. Korang boleh tambah indikator. Mana indi? Oh ini. Indikator, ambil moving average, letak 1. Simple pun boleh. Okay, kita letak warna lain, letak warna hitam. Okay, nampak tak? So, kalau kita tukarkan line chart, benda yang sama. MA1 sama dengan line chart. MA1 sama dengan line chart. So, kita boleh masukkan MA1 untuk kita tengok movement line chart. Tengok contoh kita kat sini dia dah break kat sini. So, line chart mesti datang kat sini juga. Sebab tu dia mesti ada 2 candle rejection dekat sini untuk dia close satu line chart kat sini. So, price pullback untuk clearkan order dan terus turun. So, sangat-sangat simple guys. Sangat-sangat simple. Pakai line chart pun dah boleh. Orang kata dah boleh buat, dah boleh trade. Benda basic macam ni jangan tinggal. Kalau korang pandai trade tarik Fibo kan, lagi bagus. Contoh aku tak pandai trade tarik Fibo. Contoh. Ini try lah. Oh, ini Fibo apa ni? Ada orang. Ini rahsia orang ni, tak boleh tunjuk ni. Fibo rahsia orang. Dah janji. Okay, kalau pandai tarik Fibo kan, mungkin dia ada orang kata ada entry point kat sini. So, pakai je. Apa yang korang dah ada, pakai je. Cuma basic ni sebagai tambahan. Yaya ada juga belajar dengan orang lain pasal teknik lain. Tapi ada yang boleh dimasukkan, yang boleh digunakan untuk menambah baikkan apa yang Yaya guna. Tapi kalau yang boleh mengelirukan, boleh buat kita loss ataupun bukan loss, teknik dia tak bagus. Bayangkan kita dah lama berjalan, tiba-tiba kita nak berjalan balik. Maksudnya kita nak patah balik. Kita nak belajar teknik baru. Sedangkan teknik kita dah ada ni, kita rasa walaupun kita rasa tak baik, tapi kita hanya perlu menambah baikkan apa yang kita ada. Bukan kita buang dia. Kalau kita sentiasa buang dia, macam mana kita nak mendapat satu teknik yang orang kata perfect? Tak akan ada teknik yang begitu perfect. Tapi yang membuatkan teknik tu perfect adalah diri kita, emosi kita. Jadi, jangan tinggal apa yang kita ada, perbaikilah dia. Macam korang ada girlfriend lah kan. Ada sifat buruk-buruk sikit kan, sihatkan, ubah dia apa semua kan. Kalau rasa tak boleh sangat, baru korang tinggalkan teknik tu. Barulah cari awet baru kan. Tapi selagi mana kita boleh ubah benda tu, ubah je. Kalau dah degil sangat kan, tak payah tinggalkan cari yang lain. Tapi kalau rasa macam dia seorang yang bagus, korang boleh teruskan dan perbaiki apa yang tak baik tu. So, sama juga teknik ni. Pandai-pandai je Yaya bagi persamaan dengan girlfriend lah apalah, supaya korang nampak, bukan kata supaya kita ni sentiasa berfikir macam mana kita nak orang kata olahkan benda tu lebih baik. Bukan kita tak nak tinggal cari ramai lagi awet kan. Sampai bila kita nak mencari yang perfect? Kalau yang sedia ada pun kita tak boleh nak ubah, macam mana kita nak mendapat yang perfect? Okay? Okay guys, kita akan jumpa di video seterusnya, iaitu kita akan mula menganalisis dan kita combine semua teknik. Dah cukup 15 minit. Kalau sempat, saya akan buat hari ni. Kalau tak sempat, esok lah. Okay guys, bye.